Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sunat memakai bau-bauan, maka minyak wangi lah bauan. Dan cukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari itu bulu tunung, bulu zakar lah. Zakar tak ada bulu di humi ya tu ada. Bulu ari-ari je panggil. Dan dicabut bulu ketiak. Jangan baca bulu ketik, bulu ketiak. Cabut. Sunat. Dan menganam misai. Sasa suku mengandai menipis. Dan bersugi atau hari jemaah lah. Dan dihilangkan segala daki-daki dan segala bau-bau yang keji. Buat belakang tu. Aku dua tu kompau. Di antara dalil menunjukkan atasnya tersebut itu, di atas sunnah yang tersebut adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma berkata keduanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksudnya pada siapa yang mandi hari Jumaat dan bersugi ia dan memakai bauan jika ada di sisinya dan berpagi ia dan berpakai ia seelok-elok pakaiannya, kemudian keluar ia hingga datang ke masjid, maka tidak melangkah ia ke leher manusia kaman dia bersolat ia, kaman diam ia apabila keluar imamnya, maka tidak bercakap ia sehingga selesai pada solat. Hadis ni lepas sebut dah tadi dah. Takkan dapat zikr tu lah. Dan saja ada lah ia kafarah bagi antaranya dan antara Jumaatnya sebelum. Hadis sebut dah tadi. Dan hadis Nabi di bawah tu. Haqqun ala kulli muslimin al-ghuslu wat-tibu was-siwaku yaumal Jumaah. Mandi dan berpagi dan berpakai bauan dan bersugi hari Jumaat itu adalah hak atas orang muslim. Mana yang patut kita tunailah doa saat ini sunat. Dan hadis Salman Al-Farisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksud hadisnya tidak mandi seorang lelaki pada hari Jumaat dan bersuci ia dengan barang yang kuasa daripada taharah dan memakai minyak ia daripada minyaknya. Minyak wangi lah. Bukan minyak wangi sini. Nampak ada pesu sentuh minyak wangi suku. Pakai minyak ni minyak rambut itu lah. Minyak rambut. Dan sentuh ia daripada bau-bauan di rumahnya. Kemudian keluar ia. Maka tidak menceraikan antara dua orang. Mana dia tidak mencerai, dia tidak seli celah pada mau duduk dah. Kemudian masuk tak lakoh lah. Dia tak lakoh orang. Kemudian bersemaya ia akan barangnya di fardu baginya. Kemudian diam ia apabila tebah oleh imam, malaikat diampunkan baginya dosa-dosa antara dia dan antara jemaah yang lain. Itu pada Sahih Bukhari. Dan tidak sunat salawatan, tiada sunat salawat atas Nabi tak kala mencium bau-bauan. Masa kita cium minyak wangi ke apa, tak sunat salawat Nabi. Bahkan yang eloknya ia mengucap istighfar tak kalau menciumnya, seperti berkata Syekhuna. Syekhuna sini siapa? Bawah. Syekhuna ni bukan guru kepada Tuan Ustaz Farah ni. Kalau kita tengok Zahir Syekhuna tu guru dia tak? Kita tengok. Dikanaki dengan Syekhuna di sini ialah Syekh Ibnu Hajar Haytami. Maka Tuan dengan Ibnu Hajar kan? Tak ada.
Sebab kerana ibarat ini dinakalkan dia oleh pengarang, bukan mengarang, pengarang. Dinakalkan ia oleh pengarang kitab ini daripada kitab Fathul Mu'in bagi Al-Malibari. Dia saya ambil situ. Lihat hasil Anah Al-Fikri. Maka di dalam kitab Fathul Mu'in itu apabila itlaq kata Syekhuna, maka yang dimaksudkan dia di situ ialah Syekh Nahjar. Jadi Syekhuna ni bukan guru kepada Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi tak lah. Sebab ibarat atas tu dia ambil dari kitab I'anah, dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in. Tua mate I'anah tu lah. Jadi dari kitab tu kalau Syekhuna tu kena kepada Ibn Hajar Haytami, tu murak dia. Kesimpulan atas tu bila kita senyum minyak wangi ni tak sunat kita selawat lah. Kita istighfar dan sudah mengerak kuku bagi jemaah, maka kafiat mengeraknya hendak ditutupi pada kitab yang panjang-panjang. Cara kerak tu tengok line lah, sini kita sebut. Ada tu kita sebut dekat di bawah sikit, yakni disunat mengerak kuku pada hari Jumaat kerana hadis riwayat Bazzar dan Tabarani. Hadisnya bahawa Nabi SAW adalah ia mengerakkan kukunya dan menggutingkan misainya pada hari Jumaat. Nabi kita kerak Jumaat, guting hari Jumaat. Adapun kafiat kerak kuku itu seperti disebut oleh Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah dia. Juzuk pertama ni Buriyah ngerti, bukan umdah kita ada alih. Dan kafiat kerak kuku kedua tangannya tidak sebelah dua, kena kerak dua-dua. Dan kaifiat kerak kuku kedua tangannya tidak sebelah dua, maka iaitu makruh. Jadi kalau kerak sebelah tu makruh, nak kerak dua. Cara kerak ni kaifiat bahawa dimulai dengan telunjuk tangannya kanan. Taklah mana jari tengah. Maka jari manis. Kemudian clicking, kemudian maka ibu tangan kanan. Kemudian maka clicking kiri. Kemudian maka jari manis, kemudian jari tengah, kemudian maka telunjuk, kemudian ibu jari tangan. Ibu jari hak kiri itulah. Adapun dua kaki, ada payah itu ambil tangan tak tu goyak waktu dia goyak dah. Start dia ni mula-mula. Ning mari di ibu. Kiri start sini, terus sampai sini. Adapun dua kaki dimulai pada clicking jari kaki kanan. Tengok clicking kaki kiri atau kaki mudah. Habis. Dan sunat membanyakkan doa pada hari Jumaat dan malamnya. Adapun pada harinya maka kerana diharapkan bahawa berbetulan akan saatul ijabah. Si hari itu yang malam tak ada. Saatul ijabah ni waktu siang. Dan iaitu satu saat yang ringan, yang sekejap, yang ringan, yang sebentar, yang lahzah, bukan lama tak saat. Dan yang terlebih diharapkan dia akan saatul ijabah lah, pada ketika duduk khatib di atas mimbar. Masa tu khatib duduk tu hingga sampai kepada akhir semaya. Celah-celah tu, tu saatul ijabah lah. Seperti bahagian tersebut pada hadis Muslim. Mana hadis Muslim turun bawah. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata. Maksudnya bahawa Rasulullah menyebut tentang hari Jumaat. Beliau bersabda, pada hari Jumaat itu ada satu saat yang tidak muwafaqatkan dia oleh seorang hamba Muslim, dan ia berdiri bersalat memohon ia akan Allah Ta'ala akan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala memberikan dia akan sesuatu itu. Kalau betul dengan masa itu apa yang kita minta, Tuhan makbul. Dan isyarat Rasulullah dengan tangannya beliau mensedikitkan dia. Jadi payah nak jumpa lah masa tu. Nak betul sengerti tu payah. Ada tu ada. Naik ke atas tu. Adapun pada malamnya, malam Jumaat, maka dengan qiyam di atas hari. So kita banyak berdoa lah. Dan telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah sampai akan daku hadis bahawa doa itu dimustajabkan pada malam Jumaat. Itu pendapat perkataan bagi Imam kita Syafi'i. Kita tengok di bawah pendapat ulama tentang saatul ijabah. Ni masa mana saatul ijabah ni? Apa pendapat? Kita sebut mari di sini
41 pendapat. Sa'atul ijabah. Tengok. Telah menyebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhazzab. Kita tengok sana dah. Telah bersalah para ulama pada ditakying ini sa'ah atas sebelah akwal. Hak Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dia tu sebelah ya. Lepas tu hak 12 lagi tu hak ke mana? Tengok kita sebut lagi. Hak lebih lagi tu. Satu bagi antara naik fajar dan naik matahari. Setelah tu. Ambil di fajar subuh dengan tengah hari. Dengan naik matahari. Jadi pagilah tak jabah hak dia sebab pagi. Hak yang kata tu Al-Qadi Abu Tayyib dan Ibn Sabat dan lain. Hak dalam kurungan Wong Lip tu orang juga kata. Kita buat ringkas lah. Yang kedua ketika gelecir matahari. Hak kata tu Qadi Iyad. Ketiga pada gelecir hingga keluar imam. Abu Tayyib dan Ibn Sabat. Tetapi berkata ia hingga kepada masuk imam pada semaya. Yang keempat daripada gelecir hingga kepada jadi bayang umpama satu hasta. Ada banyak ulama kata ni. Gini. Yang kelima daripada keluar imam hingga selesai pada solat. Ambil tak metu baik mari nak macam tebas apa sudah semaya. Yang keenam bagi antara keluar imam dan semaya. Celah tu orang yang kata tu di kurungan tu lah baca sendiri. Yang ketujuh daripada ketika didirikan semaya hingga selesai. Yang ke-8 iaitu yang betul. Dan iaitu yang betul barang antara duduk imam di atas mimbar hingga kepada selesainya pada solat Jumaat. Ni yang banyak kita doakan. Antara tak main duduk. Apa sudah semaya, jelas-jelas tu. 9 daripada asar hingga jatuh matahari. Ni betul ni. Duduk menai boleh minta doa ni. Betul lah. Ni pendapat Qadi Iyad dan juga lain. Dan Tirmizi dan katanya dan dengan dia berkata Ahmad Ishaq. Yang ke-10 akhir sa'ah daripada siang hari. Kakak nak ngorek lah. Yang ke-11 bahawasa tersembunyi di dalam sekalian hari. Dia ada les hari itu dia ada, tapi ke mana? Allah alam. Seperti malam Lailatul Qadar. Ke mana tak tahu, tapi ada tu ada. Itu sebelah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Bahak lagi tu siapa sebut? Dan telah membilangkan dia oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Ini buka suku pula. Maka sampai semuanya 43 akwa. Banyak. Bila situ. Maka daripadanya itu barang yang telah menyebut oleh Imam Nawawi di atasnya tadi. Di atasnya itu. Di antara sebelah tu sebut Nawawi sana. Maka yang baki lagi itu ialah siapa? Tapi kita sebut 41 lah. Ada 2 lagi lah tak cukup. 2 lagi tak cukup. 12 sudah diangkatkan dia. Tak ada dah. Sa'atul ijabah ni tak ada dah. Ni. Ini apa ni pendapat Ibnu Munzir. Kaul ini mardudun ditolak. Bukan mardudun. Pendapat ini kita tak boleh dipakai. Hak dia kata tak ada ni ditolak. 13 pada satu jemaah jua di dalam setahun. Setahun tu sehari je dah. Sa'atul ijabah. 14 berpindah dia di dalam hari Jumaat dan tak lazimnya ke akan saat tertentu. Dia pindah. Ni. Bukan kata masa mana tak. 15 apabila baik oleh muazzin bagi semaya subuh. Hari Jumaat. Ini pendapat Aisyah. 16 daripada naik matahari. 17 iaitu pada 2 waktu daripada hari Jumaat, daripada fajar hingga naik matahari, daripada asar hingga jatuh matahari. 2 masa sa'atul ijabah. Tapi dalil tak hurana yang ambil ni, ada orang kata lagu tu. Yang ke-18 iaitu pada 3 waktu, iaitu 2 waktu yang telah lalu. Kemudian di antara turun ia daripada mimbar hingga takbir. Ini pendapat Humaid bin Zanjawaihi daripada Abi Hurairah. 19 awal sa'ah kemudian pada naik matahari. 20 ketika naik matahari. Ini Ghazali kita ihya. 21 akhir sa'ah yang ketiga daripada siang hari. Ini pendapat Ibnu Qudamah. 22 daripada gelecir hingga jadi bayang itu setengah hujung hasta.
23 kemudian pada gelincir matahari bagi sejengkal hingga sehasta. 24 apabila gelincir matahari. 25 apabila bel oleh muazzin bagi sembahyang Jumaat. Masa jabah rakaat semua tu atas khilaf ulama. 20 ni daripada zawal hingga jatuh matahari. 27 ketika keluar imam. 28 di antara hari berjual beli hingga halal ya sudah. 29 bagi antara bel hingga semaya. 30 bagi antara bel hingga sudah semaya. 31 bagi antara keluar imam hingga sudah semaya. 32 di sisi ta'zin, di sisi bel dan di sisi tazkir imam dan di sisi iqamah. Tekah tu. 33 apabila diazan dan apabila naik atas mimbar dan apabila diqamah semaya. Oh banyak doa ni. Jelas dia sebut tu kemarin banyak satu ijabah. 34 daripada ketika mula khutbah hingga kesudahan. 35 ketika duduk antara dua khutbah. 30 ni ketika turun imam dalam mimbar. 37 ketika diqamatkan semaya hingga berdiri imam pada tempatnya. 38 pada qamat semaya hingga sempurna semaya. 39 ialah saah yang adalah bersemaya padanya oleh Nabi. Masa Nabi semaya. 40 kemudian pada asar hingga pada waktu ikhtiar, pendapat Ghazali. 41 pada ketika kuning matahari hingga kepada lenyap matahari sampai jatuh. Kesimpulan masalah satu ijabah ni tak tentulah. Cuma kita ambil pendapat yang paling betul tadi di antara naik khotib atas mimbar sampai sudah semaya. Celah-celah tu. Itu pendapat yang betul sebut Nawawi tadi. dan sunat membanyakkan selawat atas Nabi pada harinya dan malamnya. Nya tu Jumaat lah. Hari Jumaat, malam Jumaat sunat kita banyak selawat. Dalil di bawah. Karena hadis jadi riwayat oleh Aus bin Aus katanya bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya seafdal hari-hari kamu itu hari Jumaat, maka membanyakkanlah kamu berselawat atasku. Sesungguhnya selawat kamu itu diperlihatkan di atasku. Hadis ni sebut dah dulu dah. Dan hadis bawah tu aksiru tu pun kita sebut lepas lagi dah. Dan sunat membaca surah Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Ini kelebihan surah Kahfi pun kita sebut lepas lagi dah dulu. Kita tidak ulangi sebut semula. Nah hadis yang kita buat gitu, kita buat dah dulu. Dah dulu dah. Muka tengok muka surat. Cuba kita baca hak Hawasi hak musannif sikit. Qauluhu dan sunat membanyak ila akhiri. Karena tersebut pada hadis. Barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, cemerlang baginya pada nur bara antara dua Jumaat. Hadis. Dan hadis barang siapa baca surah Kahfi pada malam Jumaat, cemerlang baginya daripada nur bara antaranya dan antara al-baitil atiq. Hadis. Dan sekurang-kurang membanyakkan membacanya itu 3 kali. Dan dibacakan dia siang hari itu terlebih muakkad. Baca tengah siang hari lah sampai ke malam. Dan aulanya dibacakan mana pada subuh. Kalau lepas subuh kita baca tu malam. Jadi hadis musannif sebut hak kita baca saat itu, bawah kita tulis. Hadis yang disebut oleh musannif di atas itu dengan maknanya. Lafaz tak ada lafaz Arab tu. Dan kami ingin sebutkan dengan lafaz hadis itu, ayat itu sana. Dan hadis ni kita dah sebut lepas mari dah. Kita tidak ada ku ulangi semula lah. Dulu kita sebut dah. Kita sebut dah cepat masa sikit. Dan tersebut mati. Dan tersebut pada hadis. Orang siapa membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, tiap-tiap surah itu dibacanya 7 kali. Kemudian daripada salat sembahyang Jumaat, dulu daripada mengubahkan kaki daripada tempat kedudukannya. Ini banyak kita bawa ni. Dan dulu daripada berkata apa-apa, berkata-kata ya. Dan saja diampuni Allah segala dosanya yang telah lalu dan yang lagi akan datang. Banyak hidup baca lepas sembahyang kah 7 kali. Dan dikurnia Allah akan dia pahala sebila-bila orang beriman dengan Allah dan Rasul. Dan dipelihara Allah akan agama dan dunia dan isi rumah dan anak-anaknya.
Hadis saat ni tu hadis gapo? Saat ni tu siapa yang kata setara mana hukum hadis? Tengok bawah. Hadis ini diriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi SAW. Lafaz hadis tu kita waris Arab. Man qara'a idza sallama al-imam yaumal jumu'ah qabla an yasniya rijlaihi ila akhirih. Maka kita bahas sanak sikit. Hadis ini dhaif. Siapa yang kata dhaif? Kita bukan pakar ulama hadis, tapi turut ada kata telah menyebut oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Saghir, jilid muka surat rakam hadis ada sebut. Dan menghukum hasan ia dia akan hadis. Ada je muka kata hasan. Dan berkata Imam Manawi dalam kitab Faidul Qadir. Dalam kitab Manawi syarah jalah dalam hadis. Qala Ibnu Hajar fil Khisal wa fi isnadihi dha'fun syadidun. Artinya berkata Ibnu Hajar dalam kitabnya Ma'rifatul Khisal al-Mukaffirah liz-Dzunubil Muqaddimah wal Muakhirah. Dan pada sanadnya itu dhaif yang sangat. Berkata Albani hadis ini maudhu'. Siapa ada kata maudhu' apa ada. Jadi kita pakai pendapat kata dhaif, tak apa dah di situ. Hadis ke atas tu. Jadi kita bacalah 7 kali tu. Berkata Albani maudhu'. Albani ini antara ulama-ulama salafi lah, dia tak ada dah ni. Ulama Wahabi ni iktimak kita dia. Sahih Sunan Abu Daud, dhaif Sunan Abu Daud, sahih Sunan Tirmizi, dhaif Sunan Tirmizi. Dia banyak kita hadis yang dia buat tu. Dan dia ni kebanyakan ditolak oleh ulama dunia. Kalau pakai pun Saudi ya. Albani. Banyak orang tolak lah. Abang dia panggil di antara hadis yang dia takrib tu tanakut berlawan sama sendiri. Kalau kitab ni sahih, kalau kitab tu dhaif, rawi sama. Ada kitab yang dituliskan oleh Hasan Saqaf, Tanaqudat Albani Al-Wadihat. Kitab tu dia jelas masalah berlawan di antara hak dia sendiri. Dan tu kitab-kitab lain lagi tu banyak ditolakkan oleh ulama. Jadi kena hati-hatilah kalau kita hak tahqiq Albani itu. Cuma kita sebut sini pendapat Albani itu hukum hadis ni maudhu' tu situ ya. Tu lihat dalam dhaif jami' hadis rakam 75 oleh kitab dia. Sah kitab dia. Kita tak ada beli, tak ada beli juga. Banyak puluh jilid lah kitab dia tu. Memang dia ni hebat jugalah. Dan satu hadis lagi yang sama dengan hadis di atas, iaitu hadis riwayat Aisyah, bahawa Rasulullah bersabda, ya, pada siapa baca kemudian daripada semai jemaah kul huwallah dan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas 7 kali, dan saja Allah melindungikan dia dengan dia daripada kejahatan hingga jemaah yang lain. Mak depan lah, Tuhan jaga. Hadis ni riwayat Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah dan Takrib hingga akhir. Kata Ibnu Hajar sanadnya dhaif. Jadi dia tak nak tinggi sepakar hasan sahih dak lah tangga tu. Segi kita nak beramal lah tak ada apalah. Kita nak baca ayat kan? Baca. Dan haram atau orang yang wajib atasnya Jumaat masyhur dengan umpama berjual. Hari Jumaat ni kalau orang kena pergi Jumaat, orang duk bayar dah. Harga duk jual beli tu kena beradu lah. Lepas tu tak apa. Dalam bawah tu kita taklid ayat Quran itu firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah hingga akhir. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan menebih untuk mengerjakan semaya pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan semaya Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Ada berniaga ke apa pun, katuk dulu, dah. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Lepas tu bawah tu ada lagi tu, banyak lagi nanti kita baca. Habis mata datang. Seperti segala akad, lain lagi lah, dan segala pekerjaan dan lain daripada barang yang membimbangkan, yang mesebukkan daripada pergi kepada jemaah. Kali tak ada nak. Kemudian daripada sudah masuk muazzin pada baik tebah. Baik yang pertama tak apa lagi, baik kedua.
Maka hari tersebut itu pada hak orang yang duduk ia bagi kerana yang tersebut pada lain pada masjid. Duduk lain kan. Adapun jika didengarnya akan maka berdiri ia mengkosakkan Jumaat. Dia pun lagi Jumaat sambil dia tengah jalan dan menjual ia pada jalannya dan mana ia jual. Dia lagi Jumaat dah tu tapi tengah jalan jual boleh. Ataupun duduk ia dalam masjid dia jual apa jadah. Dengar tebuh dia boleh. Dan menjual ia, maka tidak haram, tak apa. Seperti bagai disoreh dengan dia dalam kitab Tatimah. Tatimah ni bagi mutawalli, jadi kita pun tak jumpa lagi kita ni. Al-Muhimmah tu bagi Asnawi tu ada beli. Ini Tatimah bagi mutawalli. Kitab Tatimah. Dan dinakalkan dia pada Radah kata, itulah yang zahir. Tetapi menjual dalam masjid itu makruh. Hukum jual masjid itu makruh. Maka jika diakad oleh orang yang haram atasnya, akad itu sah akadnya. Jadi akad itu sah, haram itu syukur. Tengok di sana muka tu untuk sambung daripada ayat sana. Maka berjual beli pada hari Jumaat hari tu. Berjual beli pada hari Jumaat itu ada baginya tafsir. Di kalangan fuqaha ada tafsir lagi lah berjual beli hari Jumaat ni. Satu, apabila adalah jual beli itu sebelum gelecir matahari maka haram ia dan tidak dimakruhkan dia. Sebelah pagi dah tak masalah nak buka kedai ke apa lagi ya. Yang kedua, tidak dimakruhkan berjual beli kemudian pada selesai Jumaat. Sudah semayalah. Fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ayat itu. Firman Allah Taala, "Wa idza qudiyatis shalah" hingga akhir. Kemudian setelah selesai semaya, makna dia dah. Maka bertibaranlah kamu di permukaan bumi. Apa makna? Nak pergi kagilah fantasiru. Sudah semaya lah fantasiru. Nak bertibaran di muka bumi, nak pergi ke mana gilah untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carikanlah apa yang kamu hajati dari limpah kurniaan Allah. Serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya dunia dan akhirat. 3. Apabila berjual beli dua orang laki-laki yang bukan keduanya pada ahli wajib Jumaat, maka tidak haram dia. Dia bukan ahli wajib. Nak kat jual belilah tidak masalah. Dan tidak makruh dia sepanjang hari. Dan sehingga tengah-tengah semai Jumaat pun lah. Yang keempat, apabila adalah dua orang berakad jual beli itu daripada ahli fardu Jumaat. Hak beli, hak jual pun wajib, hak beli pun wajib. Ataupun salah seorang pada kedua pada ahli fardu Jumaat, hak sore, hak lagi tak. Dan adalah jual beli itu kembali pada gelecir. Dan sebelum zahir imam, sebelum tubik mimbar lah. Ataupun sebelum duduk di atas mimbar. Dan sebelum masuk muazzin pada bay antara hadapan khatib. Maka dimakruhkan jual beli itu akan sebagai karahat tanzih. Pasal tu. Yang kelima, apabila adalah jual beli itu kemudian daripada duduk imam atas mimbar. Tak duduk baca tubuh kita tak jual beli lagi. Dan masuk muazzin pada bay. Haralah berjual beli atas dua orang yang berakad itu dan berdosa keduanya. Dan seperti demikian itu haram jual beli apabila adalah salah seorang pada dua orang yang berakad itu pada ahli fardu Jumaat. Dan yang seorang lagi itu bukan pada ahlinya. Haram juga. Dan berdosa keduanya sekalian. Jadi baik mustari dua-dua itu haram bakar. Kerana orang yang pertama itu berhadap atasnya fardu dan ia bermasul daripadanya. Orang yang keduanya itu pula bersibuk akan dia pada fardu. Dan hasil dosa itu dengan semata-mata masuk muazzin pada bay. Bila orang bay, tadi. Dan ini haram tertentu dengan dosa juga dan tidak batal jual beli itu. Sah jual beli tapi haram. Takut kita pahal katanya haram tak sah. Sah jual beli tapi haram. Itulah. Seperti semaya pada bumi yang dirapah. Sah tak semaya? Sah ia serta haram dan berdosa. Dan seperti talak isteri lahir, jatuh ia serta haram. Dia panggil talak bid'i ni, kita talak bini masa waktu isteri mari. Apakah hukum talak? Jatuh. Apakah hukum talak? Berdosa. Apa dah sama sini.
Bukan kata tak jatuh. Yang keaneh, apabila baik oleh muazzin sebelum duduk imam di atas mimbar, tak duduk lagi lah, dimakruhkan berjual beli dan tidak haram. 7. Apabila mendengar oleh mereka yang wajib atasnya jemaah akan baik, maka bangkit ia ketika itu menuju kepada jemaah. Gila apa? Dan berjual beli ia pada jalan, tengah-tengah jalan lah. Dan ia berjalan kaki dan tidak berhenti ia. Jual beli, jalan beli, tak ada beradu dah. Ataupun duduk ia dalam masjid jamek, masjid jemaah lah. Maka berjual beli ia. Maka tidak haram. Tetapi jual beli itu dimakruhkan dia. Sebab lepas sebut tadi lah. Dan dikhususkan jual beli itu sebab apa boleh sebut jual beli, pada hal lain pun sama juga dikira mari. Karena bahawasanya warid di dalam Quran jual beli ni. Dan dikiaskan yang lain itu di atasnya atas jual beli. Hal lain itu kira atas tu lah, ikutlah apa saja akak pun. Daripada tiap-tiap bagai yang masyhur daripada pergi semai Jumaat. Tak kira apa pun. Bukan tu bisa jadak lah pun sama. Seperti sekalian akak lain. Atau pergi buka oleh kitab Maraji' Syafi'i belaka atau Muhazzab Majmu' Minha Mughni Muhalli Qalyubi Hawi Mawardi tu. Anwar tu bagi Al-Ardabili. 3 jilid kitab ni. Kitab fiqh Syafi'i. Al-Anwar, Al-Abrar. Dan makruh yang tersebut itu dulu daripada bay yang tersebut. Masa bay tu haram, belum pada bay tu makruh. Jual beli lah. Dan kemudian pada gelincir matahari. Masuk waktu dah kata ada bay makruh. Turun bawah. Kaluhu dan makruh. Dan lagi makruh tahrim melangkah bahu orang duduk bersah. Orang duduk lesah semuanya kita mari lakah. Kerana menyakitkan dia akan orang. Mereka khatib yang jadi imam, tu tak apa. Sebab nak masuk depan kan. Jika tidak sampai dia kepada mimbar ataupun mihrab, mereka dengan melangkah bahu manusia. Tu lakah dia. Atau isnad tu maka tidak makruh baginya melangkah. Baginya bagi khatib tadi. Tetapi jika didapat jalan yang lapang, jalan kosong, ia sampai ia khatib kepada mimbar ataupun mihrab dengan tidak melangkah, nescaya makruh baginya melangkah. Makruh. Demikian lagi tidak makruh melangkah bagi orang yang dibesarkan dan dimuliakan kerana ia wali ataupun soleh ataupun alim. Itu tak makruh juga. Kerana bahasa manusia mengambil berkat mereka itu dengan dia. Maka ambil berkat muka wali ni. Dan dapat kesukaan mereka itu manusia dengan langkah. Dia langkah kita tu rasa suka berkat dia. Dia kata syah tak tahu. Berkat dia kata. Dia wali kan, wali tak apa. Demikian lagi orang yang duduk pada tempat yang dilalu orang. Duduk tengah jalan orang. Sebab kita nak lalu langkah. Maka tidak makruh dilakahkan dia. Duduk tengah jalan. Demikian lagi jikalau terdulu segala orang yang tidak jadi Jumaat dengan mereka itu, seperti segala sahaya dan kanak-kanak pada masjid. Fahagi Jumaat awal tu budak sahaya, dia mahu tak wajib. Dan terhenti mendengar segala rukun tebah atas melangkah segala orang yang kamil. Maka bahasanya wajib atas mereka itu melangkah. Melangkah di depan. Sebab tu tak wajib tu. Habis itu entah musannif dalam Hamish min 99 muka surat. Kemudian kita pergi kepada bab yang lain pula. Babu salatil idaini wa ma yata'allaku biha. Ini bab pada menyatakan semaya 2 hari raya dan barang yang bergantung dengan dia dengan 2 hari raya. Ma yata'allaku biha bismaya biha bisalatil id. Sekali raya tu lah. Kita tengok bawah sikit. Lafaz id itu dimustaqkan, dia diambilkan daripada lafaz audun. Audun tu makna apa? Yakni kembali pada tiap-tiap tahun. Itu makna.
Kata Kil, kerana banyak pemberian Allah Ta'ala kembali tiap-tiap tahun padanya atas hamba. Rezeki lah. Kata Kil pula, kerana kembali Allah Ta'ala atas hambanya padanya, pada hari itulah, dengan kebajikan. Hari itu tu kebajikan tu beri pada hamba dia banyak, dan kesukaan istimewa pula dia ampun segala dosa. Hari itu. Itu sebagai nak sebut sebab boleh panggil hari Aid dah tu. Nah, Aid tu mana raya. Disyaratkan solat 2 hari raya. Disyarat, ditutup, disuruh, disyariahkan. Disyaratkan semaya raya fitrah dan raya kurban itu pada tahun yang kedua, pada hijrah. Tahun pertama Nabi kita gidak lagi, tahun yang kedua baru suruh. Dan pertama-tama raya yang disembahyangkan dia oleh Nabi itu ialah hari raya fitrah pada tahun yang kedua daripada hijrah. Dalilnya meriwayat oleh Anas bin Malik, katanya qadima Rasulullah ila akhirih, datang Rasulullah ke Madinah, dan bagi Ansar itu 2 hari yang bermain mereka itu pada keduanya. Jadi Ansar masa Madinah belum Nabi pergi itu ada hari gembira untuk dia dah. Hari calon dia panggil dah. Calon hak dia dah. Maka sabda Rasulullah, apakah 2 hari ini? Jawab mereka itu, adalah kami bermain kami pada keduanya pada masa jahiliyah lagi. Masa dulu kami duk main satu budaya lah kita kata. Maka sabdanya Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menggantikan kamu dengan kedua itu akan yang lebih baik daripada kedua. Gini tu hari kata molek lagi lah. Itu hari raya fitrah dan raya kurban. Jadi disyaratkan raya tu tahun yang kedua hijrah. Habis. Bermula semaya 2 hari raya naik ke atas. Bermula semaya 2 hari raya fitrah dan adha itu sunat muakkadah. Tu hukum dia. Mazhab kita ni, disunatkan dia berjemaah dan seorang diri. Sore boleh, jemaah pun boleh. Tapi tak ada orang semaya sore raya ni. Kebanyakan jemaah situ. Akan satu. Dan kata fardu kifayah, tinggi sikit. Sebab apa? Kerana muwazabah Rasulullah. Maka tidak pernah tinggal ia Rasulullah akan solat raya semenjak disyaratkan dia sehingga wafat. Nabi kita ambil di hijrah tahun yang kedua, Nabi tak tinggal apa meninggal dunia. Dan juga mengekali di atasnya oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan kerana bahawa ia setengah pada syiar Islam, tanda Islam. Maka jika tinggal akan dia oleh penduduk Korea atas ini kaum lah, kaum yang kata fardu kifayah, berdosa mereka itu sekalian, dosa mereka, dan diperaikan mereka itu. Akan tetapi telah ijma' muslimun di atas bahawasanya tidak ia fardu ain. Hak balik fardu ain itu tak ada orang kata. Hak adanya sunnah muakkad dengan fardu kifayah. Itulah. Dan dalil di atas bahawasanya sunat dan bukannya fardu tu, dalil kata sunat. Hadis Talhah ibnu Ubaidillah, jaa rajulun ila Rasulillah ila akhirih, datang seorang lelaki kepada Rasulullah menanya ia tentang Islam. Dia tanya Nabi hak Islam. Maka sabda Nabi, sabda Rasulullah, iaitu 5 waktu semaya sehari semalam. Maka katanya, adakah atas aku selain daripadanya? Sabda Nabi, tidak. Tak ada lah 5 waktu tu ya. Mereka bawa aku mengerjakan sunat. Sunat belanda. Maknanya fardu tu 5 tu lah. Dan sunat bagi orang yang musafir dan sahaya dan perempuan. Sunat ke apa? Sunat semaya raya. Orang musafir pun sunat, orang tina sunat belakang sahabat tu pakat tu baik raya. Kalau tak semaya 5 waktu tu baik. Baik belakang kata. Tetapi tidak sunat berjemaah bagi orang haji. Rasa orang haji minta banyak hari dah ni. Dan jika tidak ia di Mina sekalipun, kerana masyru' ia dengan pekerjaan haji, maka sunat ia semaya seorang diri juga. Banyak masing-masing lah tu. Aku satu turun di bawah. Kalau sudah sunat bagi orang musafir, maka sunat bagi segala perempuan yang tua-tua pergi semaya hari raya. Orang tua-tua sunat.
Dua hebat tak wasapa dah. Api tua-tua lah ni tak boleh main baik kan. Dia cuma lagi dia kan. Dia panggil gila masa tua. Dalih tu bakal lagu tu. Tu sunat gitu tua-tua. Dan berjemaah dengan memakai kain yang buruk-buruk yang suci. Yang duk pakai bau. Dan makruh baginya memakai bau-bauan tua dan berhias diri. Hari ni kalau kita tengok sini nak ada orang tino pergi raya di masjid ni, kita rasa tak sunyi daripada haram hukumnya, kita rasa setengah. Satu pakai ketak terik. Yang kedua pula perhiasan muka lecu, kuning, merah, biru, bira mata, tak tahu lah itu. Macam burung sindik. Maknanya kita rasa kalau haram pun tak jauh lah hari ni lah. Bukan ke semua tak tu, tapi ke banyak ke situ dah. Dan makruh bagi segala perempuan yang mempunyai kemuliaan. Kalau orang hak tak tua ke apa, pergi semaya hari raya makruh. Dan jika ada mereka itu tua sekalipun, makruh. Demikian lagi makruh bagi segala perempuan yang muda pergi semaya hari raya nak daga bini orang muda-muda. Makruh. Hari tu jangok tu tukar. Email pula darat nak itu. Dung-dung. Banyak wangi kuat dah. Tutup belak. Jadi dia panggil. Dia tak kerti hukum lagu tu lah. Dan jika ada ia hina sekalipun, tapi jangan muda lagi. Hanya hendaklah mereka itu semaya di rumah tu. Awak rumah. Dan sunat bagi perempuan yang tidak keluar semaya berhiasi diri. Dan sunat bagi perempuan yang tidak keluar semaya. Sunat ke apa? Berhiasi diri. Orang tina tak ada tubik semaya di masjid. Kamu jangan duduk rumah ni. Jangan. Sebab yaumul aid, yaumuz zinah. Hari berhiasi. Jangan kat rumah. Kerana menyatakan kesukaan hari itu. Dan tidak harus bagi isteri dan sahaya perempuan pergi semaya hari raya, melainkan dengan izin suami dan pengulu. Orang jadi bini orang nak pergi masjid kena minta tok laki tu. Tok laki kata gilah. Tapi tak ada tok laki hak lari hari ni. Tak. Mana hukumnya di situ? Tok laki kata tak sagi hari ni. Tak lagi. Tak. Hak ni wajib, hak ni sunat. Dan sunat bagi segala yang pergi itu bahawa ia pergi pada pagi-pagi hari. Cabut sore ya, malaikat email. Email tak sah pergi lawak-lawak. Maka sunat ia pergi pada ketika itu. Ketika semaya, ketika nak semaya. Tutup email. Dan sunat bagi imam disegerakan pergi semaya hari raya Kurban. Ini je Kurban ni. Maknanya kita buat pagi sikit supaya luah waktu Kurban. Kemudian pada semaya. Dan sunat baginya takhirkan perginya sedikit daripada semaya pada semaya hari fitrah. Ya gini kalau semaya raya terah ni kita boleh lewat sikit tak apa. Nak luah waktu terah tu. Kalau raya haji kita pergi awal sikit sampai nak Kurban pagi. Itulah. Supaya luah waktu mengeluarkan zakat terah dulu pada semaya. Dan sunat diserukan dengan as-salata jami'atun. Boleh baca baris banyak tu. Salatulah ialah. Jami'atun. Erak dia tak ada suku lah. Ganti kok iqamah. Dan waktu kedua dan waktu. Kalau kata gini tak sikit. Dan waktu keduanya waktu raya. Waktu raya puasa dan raya haji itulah. Daripada naik matahari. Itu waktu semaya dah. Kalau kita nak satu. Dan waktunya waktu semaya, keduanya kedua raya. Boleh tak? Ada apa? Pakai tak situ. Daripada naik matahari, tetapi sunat ditakhirkan dia hingga naik matahari segala. Dan berkekal waktunya hingga gelecir matahari. Dalilnya kerana hadis bawah, hadis Barak bin Azib radhiyallahu anhu kata, mendengar aku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dia.
Maka bersabda ya, sesungguhnya awal-awal barang yang kami memulai daripada hari kami yang ini ialah bahawa kami bersemaya. Dan al-yaum itu bawah sebagai hadis itu Sahih Bukhari. Dan al-yauma itu bermulanya dengan terbit fajar. Hari-hari ni kita nak kira subuh bukan hari lagi, terbit fajar. Apa ni? Bukan. Belum pada subuh kita panggil hari lagi. Bila terbit fajar pagi waktu subuh dipanggil hari dah. Dan adalah ia masyhur dengan semaya fajar dengan naik matahari. Kemudian solat zuhur, kemudian pada kelecih, maka dalam itu di antara kedua. Maka disemaya 2 rakaat diniatkan hari raya fitrah ataupun adha. Ini tak ada payah. Dalam lafaznya usalli raka'ataini sunnata idil fitri lillahi ta'ala Allahu akbar. Hak tu takbir dah tu. Bukan lafaz niat tu, lafaz takbir dah Allah akbar. Dan aku semaya 2 rakaat sunat hari raya fitrah kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Dan usalli raka'ataini sunnata idil adha lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku semaya 2 rakaat sunat hari raya adha kerana Allah Ta'ala Allahu akbar. Maka sekurang-kurangnya di semaya 2 rakaat seperti sunat wuduk juga. Hak paling kurang tu. Hak kita dah buat hari ni semaya hak molek tu. Takbir 7 kali rakaat pertama, tasbih lagi. Tu angka 1. Salat hari raya adalah 2 rakaat dengan ittifaq para ulama. Ada khilaf ni. Seperti berkata Ibn Nawawi dalam kitab Majmu'-nya. Dalilnya hadis riwayat Umar radhiyallahu anhu berkata, maksudnya hadis salat 2 hari raya adha itu 2 rakaat, salat Id al-Fitri itu 2 rakaat, dan salat Jumaat itu 2 rakaat, dan salat musafir itu pun 2 rakaat. Tamam bukannya qasar. Atas cakap Nabi kamu, sesungguhnya sia-sialah mereka yang berdosa dan bohong. Wa qad khaba man iftara. Maksudnya. Dan yang akmal hak paling comel semaya raya ni. Bahawa takbir pada rakaat pertama 7 kali. Kemudian daripada membaca doa iftitah dulu daripada membaca a'udzubillah. Maka takbir yang 7 itu lain daripada takbiratul ihram. Syukurlah. Dan lain daripada takbir rukuk. Maka hendaklah diangkatkan 2 tangannya ketika takbir. Pada tiap-tiap takbir yang 7 itu seperti takbiratul ihram. Itu angka 1. Dalil itu tak ada apa dalil takbir. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Bahawa Rasulullah takbir pada salat hari raya fitrah dan adha 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Hadis itu riwayat Abu Daud. Satu hadis lagi, hadis Abdullah bin Amrin berkata bahawa Rasulullah bersabda, takbir pada salat raya fitrah 2 pada rakaat pertama tu 7 kali takbir dan pada rakaat yang kedua pula 5 kali takbir sebelum baca Al-Fatihah pada kedua. Dan hadis Ja'far bin Muhammad yang maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, Sayyidina Umar mereka bertakbir pada solat hari raya dan solat istisqa 7 kali. Istisqa tu maya minta ujian. 7 kali. Dan 5 kali. Mereka melakukan solat, bukan kelaku, melakukan. Mereka melakukan solatnya sebelum daripada khutbah. Dan mereka menyaringkan dengan bacaan mereka. Naik di atas. Dan sunat dibaca antara tiap-tiap 2 takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tambahlah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka 1 turun bawah tu.
dalil mengatakan angkat dua tangan bila takbir. Karena hadis diriwayatkan anna Umar shalla ila akhirih, bahawa Sayyidina Umar melakukan salat hari raya, beliau takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Beliau mengangkatkan kedua tangannya tiap-tiap kali takbir daripada atau dalil dia. Angkat tangan waktu takbir. Kedua turun di bawah. Hak ni dalil suruh baca tasbih ni. Karena hadis anak Ibn Mas'udin, maksud terjemah dia, bahawa Abdullah bin Mas'ud bersolat hari raya, beliau berhenti di antara tiap-tiap dua takbir. Beliau memujikan Allah, mengucap takbir, dan beliau berselawat atas Nabi SAW. Itu adalah dalil dia. Dan jika sok ia pada bilangan takbir, ini ke 7 bila mari sok gitu, hendak mengambil dengan yang sedikit, ambil ni tambah selagi supaya rakaat semaya. Baik dah. Kita takbir tak ada bila tangan dah. Ni ke 7 ambil sikit tambah. Nak sujud sawi ke? Tak ada ni nak sujud sawi. Dia suka tambah takbir. Tambah sujud sawi. Waktu bukan kita sok bilangan rakaat semaya. Adalah angin. Dan hendaklah ia mengikut emailnya pada barang yang didatangkan dengan takbir. Tu email, pakai turut email mudah. Dan jika kurang ataupun lebih sekalipun, turut email. Dan kata ke jangan mengikutkan dia pada yang lebih. Ada email takbir lebih sudah turut lah. Hak kurang tu tak apa. Email takbir apa yang turut ke? Tak boleh, lebih lah tu. Yang nak pergi kita sekat 7 lah. Dan kemudian daripada takbir tersebut itu membaca ya auzubillah hingga akhir lah, dan Fatihah hingga akhir, dan dibaca pada rakaat pertama ni surah Qaf ataupun Sabbihisma rabbikal a'la ataupun Qul ya ayyuhal kafirun. Maka dalil surah Qaf tu di bawah kita dah sebut. Karena hadis Abi Waqidin Al-Laisi daripada Rasulullah, bahawa Rasulullah membaca pada hari raya Fitrah dan Adha surah Qaf dan surah Iqtarabatis Sa'ah. Itu 2 surah dia baca. Ayat kedua itu surah A'la. Karena hadis Nu'man bin Bashir, maksudnya adalah Rasulullah membaca pada solat 2 hari raya dan solat Jumaat surah Sabbihisma rabbikal a'la dan surah salaginya Hal Ata. Hadis Rasyah baca. Asalnya hadis sebelum lepas lagi dah dulu ni. Hadis satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dinyaringkan segala bacaannya, baca esok oleh semaya, lain daripada iftitah dan a'udzubillah. Hak tu tak sedekah lah tu. Dan takbir pula pada rakaat yang keduanya 5 takbir. Sana 7 rakaat pertama. Mana 5. Lain daripada takbir qiyam dan takbir rukuk. Dan diselangkan antara tiap-tiap 2 takbir itu dengan tasbihnya tersebut tadilah subhanallah. Kemudian dibaca auzubillah dan Fatihah dan surah Iqtarabatis Sa'ah ataupun Hal Ataka ataupun surah Ikhlas. Atas kita lah. Ataupun surah lain pun baca je lah. Cuma bukan itibak sunnah. Dan dinyaringkan segala bacaan. Dan sunat dibaca 2 waktu bah lepas semaya lah ni. Kemudian daripada semaya, jika semaya berjemaah, maknanya kalau semaya sore itu bahawa anak ke dia nak dengar kucing. Kalau jemaah sunat baca tebah, walaupun tak ramai, bukan 40 syarat dia ni. Gitu. Dan sunat diajarkan oleh imam akan mereka itu hukum fitrah pada tebah gaya fitrah. Ni hak asal. Hari ni orang tak ada duduk sini ni. Kalau hari raya tak ada orang kecek dah bak tebah gaya dalam bak fitrah tu. Gaduh anu kapal sting. Kok dunia luar tak. Dah itu lah. Hukum hak asal. Gaya puasa, cara hukum fitrah. Raya haji, cara hukum udhiyah. Itu asalnya. Maka ini tak. Mari tebah apa secara hadadah. Yasiti, rak yasiti secara hadadah raya. Apa tak ada hari. Hari banyak lagi lah nak baca. Hari raya setahun 2 kali ya. Baiklah tu.
Cara dia lah. Abad tu lah kitab fiqh. Dia tak ada gaduh lah. Gaduh tu lah. Dan hukum udhiyah pada ketubah raya udhiyah. Air gerbel. Kecik bak gerbel lah ketubah. Lembu patah tanduk lagu mana. Lah satu bak lah kita mutlai pun lagi. Bak gerbel lah. Aja nak gitu. Dan dimulai pada permulaan ketubah yang pertama 9 takbir berturut-turut. Iaitu tu. Allahu Akbar. Hamzah sekali lagi tak ada. Dan takbir pula pada awal ketubah yang kedua 7 takbir berturut-turut. Kita tengok angka 1 turun bawah. Kalau sunat dibaca 2 ketubah. Maka ketubah hari raya seperti ketubah Jumaat pada segala rukun dan sunat. Tetapi tak wajib segala syaratnya di sini, hanya sunat 2. Seperti berdiri dalam ketubah, itu tak wajib. Dan menutup aurah, dan suci pada hadah dan najis, dan duduk antara 2 ketubah. Maka tak disyaratkan, tetapi tak dapat tidak pada mendatangkan sunat dan pada yang sah ketubah itu daripada diperdengar ketubah dan mendengar dan keadaan ketubah itu dengan bahasa Arab. Jadi supaya lebat lah. Dan keadaan ketubah dan keadaan khatib itu laki-laki, bukan laki-laki atas jamak tamak. Arti nak tak sedap baca lah, jatuh baca. Hukum ketubah hari raya. Itu tambah hari kita lah tu. Khutbah raya itu adalah sunat. Dan adalah ia kemudian daripada solat Aid lepas maya. Kerana mengikut dengan Rasulullah dan juga para khulafa Rasyidin. Akas bagi khutbah Jumaat. Itu kena belum maya. Maka ia khutbah Jumaat sebelum solat Jumaat. Kerana hadis Ibnu Umar berkata, Rasulullah bahawa Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar mereka melakukan solat 2 hari raya sebelum daripada khutbah. Hadis lepas dah tadi tu. Dan hadis Atta daripada Abdullah bin Sa'id berkata, pada hari raya saya hadir serta Rasulullah tak kalah selesai pada salat. Beliau bersabda, sesungguhnya kami berkhutbah, sesiapa yang suka duduk untuk mendengarkan khutbah hendaklah ia duduk. Sesiapa yang suka pergi maka silakanlah pergi. Dan gigi maknanya sunat kita dengar khutbah lepas raya pas maya. Dan disunatkan membaca khutbah itu di atas mimbar supaya jemaah lah. Karena hadis Jabir radhiyallahu anhu berkata, berdiri Nabi SAW pada hari Raya Fitrah, maka memulai ia dengan semaya sebelum khutbah. Maka tak kala selesai daripada turun ia pada mimbar, maka datang ia akan perempuan-perempuan, maka mengucap tazkirah yang Nabi akan mereka itu. Bukan mereka ini, mereka itu. Nah itu tu kita. Dan sunat memberi salam oleh himai di atas manusia apabila berhadap atas mereka itu. Seperti jemaah. Dan apabila naik atas mimbar sunat baginya duduk. Dan harus khutbah ia duduk. Dia tak serupa jemaah itu syarat berdiri. Dan disunatkan mendengar khutbah. Tetapi khutbah Aid dan mendengarkan dia itu bukannya syarat bagi sah sembahyang Aid. Sunat dengar, bukan syarat. Hak jemaah itu syarat sah. Maka jikalau tinggal mendengar khutbah Id atau bercakap padanya atau berpaling atau tinggalkan dia, dimakruhkan demikian itu baginya dan tidak ada atasnya. Tak ada kena ulangi khutbah semula dah. Makruh tak? Dan apabila masuk seorang dan imamnya itu sedang berkhutbah, maka jika ia pada musalla, hendaklah duduk ia dan mendengar khutbah. Dan tidak semaya ia sunat tahiyatul masjid. Dan tidak bermasyhur ia dengan solat Aid semaya lah. Karena khutbah itu daripada sunat-sunat Aid dan ditakutkan luputnya. Dan solat Aid itu tidak ditakutkan luputnya, tagi boleh semaya dah. Kita mari lewat lah masalah tu. Lewat. Maka dalam berseru dengan khutbah itu terlebih aula. Kemudian apabila selesai imamnya maka baginya itu 2 pilihan. Bila takmir sudah khutbah tak kita lah, tak semaya lagi tu. Jika ia hendak semaya, hendak ia semaya di musalla. Dan jika hendak di rumah, lewat rumah semayalah Aid di rumahnya. Dia tak ada mari lewat. Dan jika adalah khutbah itu dalam masjid. Tadi musalla tu bukan masjid tu, padai kah? Malah sah ikutlah. Padai lah golek lah.
Kalau tempat semaya, tempat tubuh di masjid, maka bahasanya bersemaya lah ia, dan termasuklah tahiyatul masjid itu di dalamnya, dan iaitulah lebih afdal. Dan jika semaya tahiyatul masjid juga sahlah ia, tetapi disunat baginya semaya Aid kama dia pada selesai email. Lepas email sudah kita baca apa ni, kita semaya raya sore ya. Dan tidak ditakhirkan dia kepada rumah, sebab rumah lah. Kalau masjid itu seafdal booming, maka adalah solat pada itu afdal pada di rumah. Itu lah nak ke bawah tu dalam kitab Minha Al-Mughni, insyaallah tengok situ dah. Tengok semula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir hari raya Syahdan. Tawadu sekat dulu. Wadu kat tu dulu. Baca relax ni, tak ada jenjak dah. Habis bila? Habis takat tu. Tak betul esok, malam esok. Tak malam esok, pagi lusa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala tun'arif. Dawir kulubana waja'al a'malana khalisatan li wajhika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. La ilaha illallah.